Aku berlindung dengan kebesaran Allah dari syaitan terkutuk yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Masih lagi dalam tajuk asas-asas akhlak yang baik. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan kaki kamu tergelincir sesudah ia tetap di atas jalan yang benar. Dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia kerana kamu menghalang manusia daripada jalan Allah, dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar di akhirat kelak. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan di dunia yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah daripada balasan yang baik, itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Dan sesungguhnya kami membalas orang yang sabar dengan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Sesiapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah lakukan. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhan mereka. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikan pemimpin mereka dan orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Dalam tajuk Allah Maha mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan suatu masa. Dan apabila kami tukarkan suatu ayat Al-Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimansuhkan, dan Allah memang mengetahui apa yang dia turunkan, berkatalah mereka yang kafir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pendusta, sedangkan Nabi Muhammad tidak berdusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus daripada Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk meneguhkan iman orang yang beriman dan untuk menjadi hidayah serta berita yang menggembirakan bagi orang Islam. Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا متعبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله وعلى آله وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah pada pagi ini kuliah subuh kita akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abu Zaifah. Terima kasih.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan ngasih syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita kesempatan lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan Masjid Karyah Pancu Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung perbincangan kita tuan-tuan daripada kuliah semalam pagi berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa bulan Ramadan dan mendirikan dia, kita berhenti setakat tu semalam kan? Makna kata Syekh Ibn Marbawi dan nak huraikan kepada kita berkenaan dengan kelebihan yang besar. Apa dia tuan-tuan? Keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Kita tidak dapat tidak, sebagaimana yang kita sebut, kita ni manusia khata' wa nisyan, iaitu melakukan kesalahan dan juga sering lupa dan juga lalai dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan kesalahan, tidak dapat tidak kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni mengampunkan dosa kita yang telah lepas tuan-tuan, terutamanya, dan juga dosa kita yang akan datang. Walau bagaimanapun tuan-tuan, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita, maka ada beberapa amalan yang dilakukan bagi mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan jalan istighfar. Walau bagaimanapun ada jalan-jalan lain berkenaan dengan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang disebutkan dalam hadis ini iaitu soma wa qama, iaitu puasa dan juga mendirikan. Puasa tidak ada masalah, semua orang berpuasa. Tetapi wa qamahu ni yang penting untuk kita faham satu persatu. Syekh Marbawi dah huraikan yang dikatakan sebagai wa qamahu, iaitu mendirikan sesuatu di dalam bulan puasa ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan, iaitu berjaga malam-malamnya. Dengan erti kata bahawa kita ni bangkit malam. Kita sebut dah semalam bahawa kehidupan kita ni tuan-tuan, Allah bagi semua 24 jam. Tak ada orang lebih, tak ada orang kurang. Tapi bagaimana kita manage 24 jam kita? Kalau kita manage 24 jam kita dengan kita tidur, dengan kita buat yang just duduk macam biasa, rugi. Jadi 24 jam kita kena bahagikan. Kalau di siang hari lagu mana, kalau di malam hari lagu mana. Kalau di siang hari tidak ada masalah dengan amalan berpuasa. Tapi bila masuk malam hari, daripada kita lepas daripada berbuka, kita ada tarawih, kita ada tadarus dan sebagainya, adakah terus bangkit sahur? Tak.
ada lagi yang dikatakan sebagai berjaga malam. Kalau yang terbaik 2/3 malam. Disebutkan dalam hadis yang cukup banyak berkenaan dengan kita bangkit 2/3 malam itu, iaitu Allah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita bagi kepada kita bagaimana kita nak buat benda tu. Kalau sekadar kita bangkit nak terkencing, kita sekadar kita bangun tuan-tuan nak buang ayak, rugi. Rupa-rupanya perlu ada satu amalan untuk kita lakukan untuk kita berjaga malam tu. Gitu. Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Berjaga malam-malamnya dengan mengerjakan. Jaga malam tu ada kerja nak kena buat. Dia bukan jaga malam je. Orang sekarang ni tuan-tuan, dia jaga malam pukul 4 pagi update WhatsApp, update Facebook. Kalau kata umur muda boleh tahan, tapi bila mai umur dah 60, umur dah 70, pukul 4 pagi duk Facebook lagi, pukul 4 pagi duk WhatsApp lagi tuan-tuan, rugi. Phone ni buat kita kata alam je lah. Buah tepi bunyi alam pukul 4 pagi bangkit cukup. Ni mai pukul 4 pagi bangkit bunyi alam tak, duk tengok Facebook lagi, duk update status lah apalah. Kononnya itu terbaik. Salam sahur ada pukul 4 pagi, salam sahur. Biar apilah orang nak sahur. Yang hang gaduh duk buka phone pasal apa? Maaf saya sebut ni umur 60-70. Kadang-kadang saya pun tak faham lah, bila umur 60-70 kalau ada Facebook tu boleh tahan, tapi ada Facebook duk tengok merapu tu yang tak boleh tahan. Itu kita takut ni tuan-tuan. Bila mai umur koi tua, tapi kita buat dia je dengan umur kita. Kubur kata mai, kita buat bodoh je. Disebutkan hukama kata umri qad madi wal baqi la adri. Umur telah berlalu dan baki tu tak tahu. Dan baki tadi tu untuk dipertemukan dengan kubur. Tak ada orang umur 70 ni tuan-tuan nak tarik sampai umur 100, jarang nak jumpa. Umur 70 itu pun subsidi. Kalau kata umur 60 ni tuan-tuan dah boleh fikir dah. Tuan-tuan pernah kira umur tuan-tuan ikut kalender Islam tak? Kalau umur 60 ni dah berapa tahun dah sebenarnya kalender Islam kita? 65 lebih kurang ke? 64, 65 saya kira lebih kurang lagu tu lah tuan-tuan. Mana kata tuan-tuan umur dah banyak, tapi duk buat kelaku tak ketahuan hala. Ni orang Kedah kata lagu tu buat kelaku tak ketahuan hala. Stop, 4 pagi bangkit, tutup alam tu, letak tepi, masuk bilik air, uruhkan diri apa semua, sembahyang. Kerja yang kita nak buat tu, itu yang paling penting, sembahyang lah. Tapi Syekh Marbawi dah hurai, dia kata apa? Bangkit malam ni nak buat apa? Antaranya iaitu dengan mengerjakan ibadat. Kerja yang nak dibuat jadi tu kerja ibadat. Ibadat ni tertentu atas dia ibadat. Yang kita duk bergaduh dengan Wahabi ni cerita pasal ibadat je pun. Dia bukan cerita pasal apa pun, pasal ibadat. Duk bergaduh dengan dia, duk bergaduh dengan kita, apa semua pasal ibadat. Jadi Syekh Marbawi dia kata mengerjakan ibadat. Ibadat apa? Demai khusus lagi daripada sembahyang sunat. Dia suruh buat ibadat ni tuan-tuan. Antara ibadat yang perlu dilakukan adalah sembahyang sunat. Ambil tuan-tuan tahajud 2 rakaat, cantik. 2 rakaat tahajud, kira munasabah dah. Kita bukan nak suruh buat apa pun. Tahajud 2 rakaat, 5 minit. Kalau tuan-tuan jenis sujud tak lama tu, 5 minit lebih kurang lu tu lah. 5 minit. Tuan-tuan, nak minta apa ketika kita tahajud? Minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa aku ni, aku bangkit tahajud ni, ya Allah, ampunkan dosa aku. Minta dekat Allah apa tuan-tuan? Banyak benda yang kita nak minta. Antara yang kita nak minta, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu antara doa yang cukup cantik kalau kita bangkit malam yang kita nak minta kepada Allah. Allahumma a'inna, ya Allah tolong aku, ala zikrika, untuk ingat kepada engkau ya Allah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita lupa Allah.
Kita sebut kemarin semalam pagi apa dia, dah masuk 14 hari Ramadan, ucap alhamdulillah. Ketika mana masuk Ramadan dah 14 hari baru nak ucap, itu pun ustaz peringat. Tapi tuan-tuan, kita nak kata apa? Itu sikap lalai kita. Sampai kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna ala zikrika, ya Allah, tolong aku ingat kepada hang, ya Allah. Kita minta tuan-tuan kepada Allah supaya kita ingat Allah. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang banyak teringat mak. Teringat mak, teringat ayah, teringat kampung, nak balik raya, teringat. Tapi time nak teringat Allah ni tuan-tuan, time ada. Kita kata waktu-waktu semayang, tentu mana. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, ketika mana bangkit malam, kalau kita mampu untuk kita ungkapkan doa tersebut, mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita sebagai hari yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup cantik. Sebagai hari yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta apa pun tuan-tuan. Bila kita minta kepada Allah supaya kita ni ingat Allah, adalah Allah nak bagi apa-apa kat kita. Bukan baru ada benda, ada musibah baru teringat Allah. Orang kita banyak lagu tu betul. Orang kita bila ditimpa musibah tuan-tuan baru teringat Allah. Allahu Akbar. Awak jadi lagu ni tau. Kan accident baru teringat Allah, betul. Ada orang tuan-tuan langgar baru teringat Allah. Kan? Tuan-tuan kata Allah, macam mana boleh ni accident pula, teringat. Tapi bila dia, kita kata time biasa, duk bawa motor, duk bawa kereta, duk bawa apa-apa tuan-tuan, tak teringat Allah. Accident, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu musibah, baru nak teringat. Tapi bila nikmat tak teringat. Kita kata apa semalam? La in syakartum la azidannakum. Kan? Kalau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah nikmat. Orang syukur ni orang yang teringat Allah, dia tahu. Tentu hakikat dia gitu. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kita kena cuba sedaya upaya kita minta kepada Allah supaya kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kerja buat kita. Kan? Bukan kata kerja biasa saja, dalam kehidupan kita. Kita peringatkan anak-anak kita supaya teringat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Nak hantar anak pergi sekolah ke apa, belajar elok-elok kerana Allah. Ni pergi sekolah ni belajar pandai-pandai kerana Allah. Hajak mereka ni supaya semua benda kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana hal lain. Supaya kita faham perkara tersebut tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak minta kepada Allah selain pada ingat Allah Subhanahu wa taala? Wa syukrika, dan syukur kepada Engkau ya Allah. Oh tuan-tuan, hak ni paling payah. Ya Allah, tolong aku untuk aku syukur kepada Engkau ya Allah. Benda paling payah. Betul tak tuan-tuan? Payah. Allah bagi nikmat kat kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni tuan-tuan, tak terhitung. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi kat kita. Betul tak tuan-tuan? Kita masuk Ramadan ni pun nikmat, tapi nak syukur tak ada. Allah bagi kita ada bini, nikmat. Nak syukur pun tak ada. Betul. Kan bila meninggal bini ni tuan-tuan baru teriak. Ada orang lelaki ni tuan-tuan, Allah, bini meninggal 3 hari ya teriak. Hari keempat cari bini baru. Betul. Tak payah kata orang lain, orang Pancu Jaya ni lebih kurang sama. Betul tuan-tuan. Mana orang pun lebih kurang lagu tu lah. Teriak, jangan cakap tuan-tuan. Kan? Tapi bila meninggal baru teringat. Kata apa? Allah, bini aku ni baik, susah nak dapat habis lagu ni. Ada. Saya minggu lepas ada satu orang dia ajak saya keluar makan malam. Kan Sami sembang dengan dia lepas tarawih tu, sembang cerita pasal bini. Bini dah meninggal 2 tahun lepas. 2019 bini dah meninggal. Bini dah meninggal ni tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya punya sedih Ustaz, tak boleh nak cakap sedih dah. Sedih, sungguh-sungguh sedih tu. Dia kata, teriak ni jangan cakap lah. Saya tuan-tuan waktu bini dah meninggal tu saya pergi. Dia teriak depan kita, jarang nak teriak. Dia teriak, kita kata Allah Akbar, kesian orang tua ni. Sampai lah ni tuan-tuan dah tak kahwin lagi, duk sedih lah bini meninggal. Tapi tuan-tuan tu nak kata tu, dia kata apa kat saya, Ustaz ada isteri, Ustaz jaga elok-elok. Ni orang tua ni kena bagus juga. Nak jumpa orang tua lagu ni payah.
Hak jenis banyak ni macam tuan-tuan, faham tak? Dia 2 tahun tak nikah. 2 tahun tak nikah. Dia kata apa ustaz? Setiap pagi pergi kubur bini. Setiap pagi tanpa miss. Tanpa ada pengecualian. Tapi kubur bini, baca Yasin sikit ke apa ke, nanti pukul 7.30 pergi kerja. Sampai lagu tu tuan-tuan. Kita 3 hari ya pergi kubur bini. Hari keempat pergi kubur pula. Hari keempat pergi warung janda. Betul? Orang kita. Tapi bukan tuan-tuan lah, tempat lain lah. Ini contoh. Tapi hakikat dia lagu tu lah tuan-tuan. Teriak, jangan cakap Allah, sedih lah tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa lah, itu lah ini, teriak. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, bukanlah bermaksud apa, dia orang kaya. Dia tak kahwin tu, dia tak kisah sangat lah. Ada mat boleh masak apa semua tu okey lah. Tapi macam tuan-tuan, duduk seorang, bini meninggal, takkan tak kahwin, bodoh lah. Kahwin lah tuan-tuan. Saya sama pak saya, mak saya meninggal tahun lepas. Bulan 1. Dia sembang dengan kita, dia kata ayah nak kahwin. Saya kata ayah kena kahwin. Dia kata orang lain marah ni ayah nak kahwin, hang bagi pula ayah kahwin. Orang lain kalau ayah dia minta kat anak tak bagi. Ayah minta kat kita bagi. Nak gaduh apa tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan, anak tuan-tuan nak jaga tuan-tuan ke? Saya tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan nak jaga tuan-tuan ke? Tak ada, mohong lah tuan-tuan. Dia nak masak tuan-tuan, nak hidang makan buah atas meja ke? Mohong lah. Cari bini baru. Ayah sampai tanya, ni ada 2-3 orang calon, lagu mana? Ayah berkenan nak mana? Kita bagi ayah buat pilihan. Sebab itu lagu Ramli cukup bagus. Ayahku kahwin lagi. Lagu tu cukup bagus, tuan-tuan dengar. Kalau yang bini meninggal itu boleh dengar. Hak bini ada tu saya dengar. Tuan-tuan, saya kena nampak dengan bini lama satu hari pula. Tapi tuan-tuan, ayah kahwin, ada orang jaga ayah, saya syukur dah. Saya tak kalut apa dah. Betul? Bagi selesai masalah. Tuan-tuan, ni syukur isteri meninggal. Bukan isteri hidup. Bila isteri meninggal baru nak, bila ditimpa musibah baru nak teriak. Ada orang gitu. Syukur ni mahal tuan-tuan. Allah bagi nikmat dekat kita, syukur. Ada orang tuan-tuan, Allah bagi sikit ujian dekat dia, tak boleh kencing. Dia punya teriak ni, jangan cakap. Dia kata ustaz tak boleh nak kencing ustaz. Kalau kencing perit lah, itulah inilah, kesian. Minum air takung kat perut. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Hakikat dia lagu tu lah. Untuk kita faham berkenaan dengan perkara tersebut tuan-tuan. Jadi syukur ni dalam semua keadaan kita. Syukur macam-macam ni tuan-tuan. Nikmat yang Allah bagi kat kita, la tusuha, nak hitung tak terhitung. Kadang nikmat tu menyebabkan kita syukur ataupun kita kufur. Kalau nikmat tu menyebabkan kita syukur, alhamdulillah, lega. Tapi kalau nikmat tu menyebabkan kita kufur, tuan-tuan, wa iyadzubillah min zalik. Banyak tak yang kufur dengan nikmat? Banyak. Orang sombong dengan kenikmatan banyak. Banyak benda yang bila ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buat tak tahu. Antaranya tuan-tuan, apa dia? Orang-orang dia jadi sombong dengan beberapa sebab. Antara sebab orang jadi sombong kerana apa? Ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Tuan-tuan, dia puasa lebih sikit pada kita hari tu. Rejab Syaban dia puasa penuh. Kita Ramadan ya baru puasa. Dan Rejab Syaban dia puasa, tapi dia cerita dengan orang, ni takut ni. Ibadat dia menyebabkan dia jadi sombong, kufur. Nak cerita dengan orang. Tak tuan-tuan, tak boleh gitu. Jadi tuan-tuan, kita ni nak kena tahu diri kita ni lagu mana. Dia kata aku sedekah tadi ni, orang lain sedekah 10 ringgit, aku sedekah 100 belagak. Ada tak orang jenis lagu ni tuan-tuan? Ada. Jenis kalau sedekah ni nak tunjuk dekat Facebook. Dia bagi sumbangan ni, kalau sumbangan barang ni kita boleh pejam mata. Tapi bagi sumbangan duit, nak kena selak duit tu dulu, tunjuk dia bagi duit. Bagi berapa? 400 ringgit saya bagi kat dia. Tuan-tuan, ada jenis orang begitu? Ada. Jadi sombong. Sedangkan nikmat yang Allah bagi kat kita nampak macam syukur, tapi kufur. Dia kata kalau kita tak bagi begitu, orang tak tahu. Kita nak siapa tahu sebenarnya?
Nak orang tahu kan nak Allah tahu. Kalau nak Allah tahu, kena buat cara Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ma tafa'alun. Apa yang hang buat, semalam kita baca, apa yang hang buat, semua Allah tahu. Jadi tuan-tuan tu saduk karut lah. Tu saduk kalut lah. Kan? Buat-buat sedekah. Kan? Memberikan tangan kanan. Hatta ta'lam simaluhu ma tunfiq yaminuh. Kan? Dia bagi tuan-tuan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tu hakikat tak, itu kita kata sedekah tu. Bukan makna kata sedekah apa, sedekah-sedekah hak penting ni lah. Mana kata tuan-tuan setakat RM5 orang tahu tu normal lah. Tapi ini tuan-tuan nak cerita bagi aku, bagi 1,000, bagi 2,000, bagi 3,000. Ada jenis orang lagu tu. Ada jenis orang lagu tu. Saya pun tak faham tuan-tuan. Dia nak tunjuk ziyadatut ta'ah dia tu terlebih. Apa lagi yang kedua tuan-tuan, orang menyebabkan orang jadi sombong, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dulu dia tak kaya, tapi lepas Allah bagi macam-macam ke dia tuan-tuan, bila dia jadi kaya, dah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kufur. Bagi nikmat macam-macam dekat dia tuan-tuan, dia buat bodoh dengan harta benda ada jenis lagu tu. Bagi duit banyak, tuan-tuan sombong. Ada tak jenis lagu ni? Ada. Dan ramai juga di kalangan kita lagi sombong, lagi kerikut. Ramai di kalangan kita tu tuan-tuan. Saya pernah lah sembang dengan satu orang kaya. Orang kaya gaji ni tuan-tuan dekat 20,000. Kedekut. Jangan cakap tuan-tuan, saya sampai sedih lah tengok dia. Dia punya kerikut ni, dia nak ajak saya pergi makan. Dia bawa kita pergi makan tuan-tuan. Makan cucuk lah. Makan cucuk lah. Saya sengap tak kata apa. Takkan keluar dengan aku. Makan cucuk lah. Kita pun kalau boleh makanlah sedap sikit. Betul tak? Dah ajak ustaz makan, makanlah sedap sikit. Ni tak tuan-tuan makan cucuk. Kita pun tengok dia. Kita kata orang tua ni kaya, kereta besar, tapi makan dengan kawan ni kerikut. Kita pun tanya kawan-kawan lain, dia pernah ajak hampa makan ke? Dia kata pernah. Habis makan kat mana? Kedai cucuk makan tu. Cucuk seminggan RM4. Makan cucuk tu kenyang. Makan lemah sikit ke apa. Ni kedekut ni pun ada juga jenis orang ni. Ada. Kadang-kadang di kalangan kita pun ada jenis tu. Jangan kedekut sangat tuan-tuan. Duit ni tak bawa mati. Duit ni tak bawa mati. Harta kita ni tak bawa mati tuan-tuan. Buat apa kita ni nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak harta, lagi banyak yang kita boleh infakkan. Lagi banyak harta, lagi banyak yang kita kena infakkan tuan-tuan. Hakikat dia lagu tu. Supaya kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Ni, harta kita ni tuan-tuan mati, harta tinggal kat siapa? Anak. Tinggal kat bini, betul tak? Harta tuan-tuan mati, tinggal kat anak, tinggal kat bini. Tuan-tuan betul? Kita duk cari, ni cerita sambung balik cerita kahwin bini baru tu, contoh. Dia cari harta dengan bini lama. Bini lama meninggal, kahwin dengan bini baru. Kahwin dengan bini baru ni tuan-tuan, bini baru ni masak sedap. Setiap kali bancu ayam, dia buh gula ke main banyak. Setiap kali masak, dia buh garam lebih. Darah tinggi dah, kencing manis dah. Mampus lah orang tua tu cepat. Mampus tuan-tuan, orang tu cepat. Dia dapat tak? Dia dapat 1/8 daripada harta orang tua tu. Lepas tu anak-anak dapat baki 1/8 pun kalkulit 1 juta. 1 juta. Dia pun tak tahu nak tanya siapa lah apa pun tuan-tuan. Dia main masjid, dia kata, imam, saya dapat 1 juta ni daripada harta suami. Dia pergi jumpa imam. Imam pun kata, habis lagu mana ni? Saya pun tak tahu duit 1 juta ni. Saya ingat nak guna, tapi kalau saya nak guna seorang, susah lah. Imam bukan isteri baru meninggal kah? Imam pula dapat 1 juta tu tuan-tuan. Dan contoh, rupa-rupanya tuan-tuan, rupa-rupanya hak laki meninggal tu, jemaah tu, imam tak suka kat dia. Imam kata, hang ni boleh kaya sangat no. Imam kata, alah kat dia, hang ni kaya sangat. Setiap kali aku makan dengan hang bagi aku cucuk lah. Tu cerita dia bersambung-sambung, faham tak tuan-tuan? Jadi dia geram, dia kata, duit banyak hang bagilah aku sikit. Dia kata, tak ada kerja, aku nak bagi hang, aku bagi hang makan cucuk pun tak apalah. Rupa-rupanya hak baki duit cucuk tadi tu bukan main banyak, dapat ke dia balik, dapat kat imam tu balik. Faham tak tuan-tuan? Itulah tuan-tuan, bini dia geram. Bini dia kata apa? Yang bini yang dia baru kahwin tu tuan-tuan,
Dia kata apa? Dia kata ada lelaki tu bancuh apa ke, makan apa ke, buh garam lebih lah, cucok-cucok tu. Lelaki tu dah meninggal, kahwin dengan imam. Imam yang untung. Tak tahu lah Imam Pancu Jaya ke imam mana. Tuan, tapi nak cerita bagi kat kita tuan-tuan, Allah Akbar, jangan kedekut ni bagi habis tuan-tuan. Kat anak, kat bini kita mati, tak ada apa, nak beli almari hak semalam nak beli tu RM40, tak beli. Nak beli almari hak RM40, buah buku, buah Quran, buah apa, tak mau beli. Dia kata tak apalah, buah susun-susun lah kat tepi-tepi tu. Mati, anak ambil duit, dia beli almari bukan main besar lagi untuk anak tu. Apa nak beli RM40, tak ada mana buat tuan. Ni saya saja cerita dengan tuan-tuan. Ni bab harta ni kalau nak cerita sonok. Bab harta ni. Sebab apa tuan-tuan, ramai jemaah kita duk genggam tak tirih. Ada banyak rumah sewa belimbun, bukan main Pancu Jaya, Paru Jaya, Seremban Jaya, tuan-tuan, Senawang Jaya, semua hak Jaya, semua ada rumah dah. Contoh. Tapi tuan-tuan, itu kata, bila mati tak ada apa, bawa kain kapan tu lah. Kain kapan tu khairat bagi pula tu. Khairat bagi, itu pun khairat tak masuk. Khairat tak masuk. Betul tuan-tuan, ni bukan nak cerita mana ni, saya cerita terang tuan-tuan. Benar ni berlaku. Bila suruh bayar RM50 setahun, satu keluarga, dia cakap, Allah, nanti aku beli kain kapan sendiri lah. Dia kata tu. Bila ni kita punya bendahari khairat ni pergi jumpa dah Haji, nama dalam list Haji, tak mau bayar kan? Bayar apa? Mati nanti baru kira. Nampak? Tuan-tuan tak bayar. Dah 10 tahun dah, nama ada tapi tak bayar. Hak bendahari ni baik, dia kata tak apalah, hak tak bayar ni kita bawa, tapi kita bagi keperluan-keperluan asas. Kalau meninggal tu kita bagilah kain kapan, kubur apa semua kita urus lah. Tapi kalau kata nak bagi kemah ke apa ke tu tak boleh lah, dia kata lagu tu lah. Contoh tu bila meninggal tuan-tuan, hak waris ni kata masjid uruskan lah. Nama abah saya ada dalam khairat. Dia kata nama ada tapi tak pernah bayar. Habis lagu mana ni? Anak-anak tanyalah. Dia kata sepatutnya kena bayar lah. Hei, pasal apa kena bayar pula? Masjid kena jagalah kebajikan jemaah. Pak saya duk make masjid ni tiap-tiap hari. Takkan masjid tak boleh fikir? Iyalah, tapi abah tu tak bayar duit khairat. Duit masjid lain, duit khairat lain. Takkanlah masjid tak boleh fikir? Tolonglah imam, tolonglah uruskan pak saya. Pak saya selalu pergi masjid, dia duk sandak kat dinding selalu. Contoh, tuan-tuan marah pula tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, masjid pula kata tak apa, kami bagilah apa-apa yang basic. Nampak? Hak RM50 setahun pun tak boleh nak bagi. Tahu? Ini menyebabkan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, banyak lagi yang menyebabkan sombong. Ziyadatul ilmi, kan? Banyak lagi tuan-tuan yang kita katakan ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Tu insya-Allah lah kuliah yang akan datang ada rezeki nanti saya akan cerita. Yang dikatakan bertambahnya ilmu, bertambahnya kita katakan kedudukan, menyebabkan kita sombong. Itu tanda hati kita hitam. Itu tanda hati kita hitam. Pada ketika itu kita kena minta dekat Allah supaya kita ni menjadi hamba yang bersyukur. Syukur untuk apa tuan-tuan? Syukur untuk kita dapat nikmat Allah. Allah tambah lagi nikmat kepada kita dengan nilai syukur yang kita bagikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, saya kira cukup sekadar tu. Ada rezeki nanti saya akan sambung lagi tuan-tuan berkenaan dengan kuliah kita ni. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan kalau ada salah silap dan sebagainya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Terimalah amal ibadat kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah rakaat kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah. Mudahkan segala hisapan kami ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.